Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam satu suasana norma baru. Kita berprogram secara atas talian. Sebab apa? Sebab kita bukan saja negara kita yang berhadapan dengan pandemik COVID-19, tapi seluruh dunia. Ini hakikat yang perlu kita terima dan yang perlu kita hadapi pada kali ini. Jadi cabaran kita menghadapi PKP ini start daripada bulan Mac lagi, sehinggalah dibuka bulan Jun kata silap. Lepas tu bila dah buka tu makin orang pun rasa bebas kan, pergi tidak ramai yang tidak mengikut SOP-nya. Berlaku pula beberapa PRK ataupun pilihan raya kecil yang menyebabkan peningkatan kepada masuklah gelombang baru kepada kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi norma baru ini memanglah kita suatu yang baru bagi kita. Sesuatu yang baru yang kita sendiri pun ialah kekok. Mula-mula memang kita bila menghadapi suasana sebegini, masing-masing rasa tergaman, rasa macam mana nak buat hilang punca, orang kata hilang punca. Macam mana tindakan yang perlu dilakukan. Jadi cabaran khususnya kepada kaum wanita lah. Sebab kita membincangkan topik bagaimana cabaran kelangsungan hidup, terutamanya kaum wanita ini, yang mana kita ini, kaum wanita ini baik wanita baiklah negara, rusak wanita rusaklah negara. Jadi nak tunjukkan macam mana pentingnya peranan yang perlu dimainkan oleh kaum wanita, terutamanya dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Jadi peranan wanita merealisasikan. Kita tengok cabaran bila kita menghadapi suasana ini, suasana norma baru ini. Yang penting bagi kita macam mana pengurusan kekeluargaan. Nak urus keluarga. Yalah, sebelum ini kalau suri rumah pun ada masa rest lah katanya. Bila anak-anak pergi sekolah, suami pergi kerja, rehat sekejap kan. Agak relax sikit. Mungkin persiapan untuk anak balik sekolah, suami balik kerja. Bagi wanita yang berkerjaya, maknanya mereka bekerja tanpa ada gangguan-gangguan daripada anak-anak. Bila pergi office kan, bila pergi office tu kita boleh fokus kepada kerja-kerja di pejabat. Mana anak kita sama ada kita tinggal kepada pembantu rumah di rumah ataupun hantar ke taska-taska. Jadi ini situasinya, cabaran. Dan cabaran juga kaum wanita apabila terutama apabila kita menghadapi suasana suami hilang punca pendapatan, pekerjaan. Sebab ramai ini cukup terkesan. Yang banyak sektor yang terkesan, amat-amat terkesan dengan situasi yang berlaku pada pandemik COVID-19 ini. Ada yang hilang punca pendapatannya, yang bekerja, dibuang kerja, yang sebagai usahawan kecil, mereka ataupun peniaga-peniaga kecil, mereka tidak dapat melakukan perniagaan dengan maju. Jadi ini menjadikan satu kesan yang besar lah. Dan muslimat wanita pula kalau ialah bila duduk kat rumah, macam mana kita nak uruskan anak-anak yang kalau bagi keluarga yang kecil tidak ada satu masalah yang besar sangat. Tapi bagi keluarga yang besar, anak-anak semua berada di dalam rumah, tidak boleh bebas berada di luar. Jadi macam mana pengurusannya? Keletihan, amat-amat letih. Ramai isteri yang merungut, kata ibu-ibu ni yang merungut bahawa mereka cukup letih melayan anak-anak, melayan suami dekat rumah dengan tidak ada rehat. Jadi sebab itulah kita tengok apa tindakan yang perlu dilakukan oleh kaum wanita apabila menghadapi
cabaran yang seperti ini, sudah tentulah kita kena orang kata kita kena membuat persediaan, menguruskan macam mana pengurusan mental kita, fizikal kita dan emosi kita dalam menghadapi situasi yang sebegini. Jadi itulah suasana yang berlaku, sebab kalau kita tidak pandai ataupun tidak tahu untuk menguruskan dengan baik suasana cabaran yang kita hadapi, yang sedang kita hadapi hari ini, itu yang menimbulkan stres kepada kaum wanita, yang menimbulkan satu tekanan, sehingga kan berlakunya implikasi daripada stres itu. Stres tersebut mana institusi kekeluargaan pun menjadi tidak stabil, ekonomi pun menjadi tidak stabil bagi orang yang banyak bergantung kepada perniagaan-perniagaan kecil ataupun agensi perlancongan, industri kecil ini, maknanya mereka akan menyebabkan stres. Dan banyak, kalau saya dapatlah daripada data-data daripada Kementerian Pembangunan Wanita, contohnya panggilan tentang masalah kekeluargaan, penderaan anak-anak, penderaan isteri yang didera oleh suami dalam situasi yang sebegini. Sebab masing-masing berhadapan dengan suasana yang cukup tegang, dan untuk melepaskan ketegangan tersebut, mereka melepaskan kepada isteri ataupun melepaskan kepada anak-anak. Jadi inilah situasi implikasi yang kita lihat menyebabkan institusi kekeluargaan itu menjadi tidak stabil. Kes-kes saya sendiri selaku pengarah Gerakan Wanita Sejahtera, satu talian yang kita buka kepada orang ramai, iaitu talian sejahtera, boleh dikatakan saban hari kita menerima panggilan untuk mendapat khidmat kaunseling daripada masyarakat di luar sana, terutamanya kaum wanita, minta memberi nasihat kaunseling kepada mereka macam mana nak menghadapi situasi yang sebegini, sehingga mereka hampir orang kata nak hilang akal lah. Jadi itulah cabaran kita pada hari ini, maknanya kita kena hadapi dengan jiwa yang tenang. Sebab itulah saya mengajak semua, terutamanya wanita-wanita Islam lah, kita mendampingi. So, sebenarnya suasana kita duduk dalam keluarga, kita boleh, kalau kita urus dengan baik, kita boleh makin rapat dengan ahli keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Kalau sebelum ini banyak kekangan, suami pergi pagi, lepas solat subuh dah pergi keluar, sebab takut jam jalan, balik lepas maghrib penat tidur, begitu juga anak-anak. Jadi bila situasi macam ni, sepatutnya kita mengambil dari sudut positif. Jangan kita tengok negatif saja. Kalau tengok negatif memang cukup tertekan. Kalau tengok dari sudut negatif, kita mengambil dari sudut positif, terutama mengeratkan ukhuwah ataupun hubungan kekeluargaan itu. Macam mana kita mengenali anak kita betul-betul, mengenali anak kita, macam mana kita mengawasi anak kita dalam situasi menggunakan media sosial, dan macam mana pembelajaran mereka, kita boleh sama-sama ikuti sekali, mengawal anak-anak kita itu. Jadi itulah sedikit sebanyak cabaran yang dihadapi oleh kaum wanita khususnya dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Wallahu a'lam.